Nama saya Kailashi, saya dari SPP 2A. Nombor matrik saya 029. Hari ini saya bentang tentang asas komunikasi perniagaan. Nombor 1, kawalan. Dalam kawalan ada 8 section. Nombor 1, penghantaran. Orang yang mencipta maklumat yang hendak dikongsi bersama dengan penerima. Yang kedua, encode. Proses di mana pengirim menterjemahkan maklumat yang dihendak dihantar menjadi suatu simbol yang dapat diterima oleh penerima. Contoh, pengirim menggunakan bahasa yang saling dapat difahami atau menggunakan gerakan anggota badan supaya penerima memahami mesej yang disampaikan. Yang ketiga, saluran. Kaedah penghantaran yang digunakan untuk menyampaikan maklumat kepada penerima dengan lebih berkesan dengan cekap. Ia terdiri daripada kaedah berikut. A. Audio seperti penggunaan telefon. B. Visual seperti isyarat tangan. C. Bertulis seperti laporan. D. Komunikasi audio-visual seperti televisyen. E. Komunikasi visual bertulis seperti majalah. F. Komunikasi audio bertulis seperti pelajar membaca nota yang disediakan oleh pengajar. Yang keempat, dekod. Proses di mana penerima menterjemahkan mesej daripada pengirim kepada bentuk yang dapat difahami olehnya. Keberkesanan dekod bergantung kepada pengalaman lalu penerima. Kesamaan pemahaman penerima dengan pengirim, harapan daripada penerima, kemampuan pengirim dan penerima menterjemahkan mesej. Yang kelima, penerima. Orang yang menerima maklumat daripada pengirim. Yang keenam, maklum balas. Reaksi daripada penerima kepada pengirim setelah mentafsirkan mesej yang diterima. Tujuan. A. Memastikan maklumat diterima dengan baik oleh penerima. B. Membantu memahami perkembangan komunikasi yang sedang dijalankan. Yang ketujuh, halangan. Sebarang faktor yang mengganggu komunikasi mengakibatkan maklumat tidak jelas. Yang ke-8, mesej. Pemindaan idea kepada suatu kod simbolik seperti bahasa atau pergerakan badan. Contoh, sentuhan tangan mungkin menyampaikan mesej daripada maklumat nikmat hingga kepada bahaya. Yang B, motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang mengelak dan mengarah tuju seseorang dalam tindakan-tindakannya, sama ada secara negatif atau positif, bagi mencapai sesuatu matlamat. Yang kedua, motivasi adalah suatu bentuk dorongan minda dan hati yang menjadi penggerak utama seseorang, sesebuah keluarga atau organisasi untuk mencapai apa juga yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Hazwa binti Abdul Aziz, ngangkat matrik 015. A. Komunikasi bawah. Manager umum, manager pemasaran, manager produksi, manager kewangan. B pula, komunikasi ke atas, manager umum, manager produksi, manager promosi, manager kewangan, bahagian penjualan, bahagian promosi. C pula, komunikasi mendatang. Berlaku di antara rakan sekerja di peringkat yang sama, di dalamnya suatu kumpulan yang berlainan, berkongsi maklumat dan penyelesaian masalah, menyelesaikan konflik. Bentuk komunikasi yang lebih efektif menggunakan telefon, email, memo, laporan, mesyuarat. Cara peningkatan menyelaras tugas dan menyelesaikan masalah, menjadi pihak ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Duen, nombor matrik 007. Nombor 4, rangkaian komunikasi formal. Ini adalah rangkaian rantai. Ini adalah rangkaian roda. Ini adalah semua rangkaian. Nombor 5, struktur organisasi tidak formal. Organisasi tidak formal kekurangan struktur, peranan yang ditetapkan dan peraturan formal tetapi berkembang apabila keahlian menyampaikan kelebihan dikehendaki.
Dalam hal ini, elemen-elemen organisasi termasuk misi dan pematuhan tidak formal di sisi undang-undang dengan membatasi penyertaan dalam kumpulan kepada ahli yang menyumbang dan yang konstruktif. Unsur-unsur lain adalah kepimpinan berdasarkan kejayaan dan penguatkuasaan peraturan informal melalui interaksi kelompok organik. Kumpulan itu mesti mencapai matlamat ini dan membawa kelebihan untuk ahli-ahlinya dengan proses informal sedemikian untuk bertahan. Assalamualaikum, nama saya Putri Edina Syafiqah binti Muhammad Ibrahim. Nombor matrik 013. Saya akan membentangkan nombor 6, rangkaian komunikasi tidak formal. A. Rangkaian kluster. Komunikasi di mana seseorang memberitahu sesuatu kepada beberapa orang yang paling dipercayai dan kemudian mereka memberitahu mereka kepada kawan-kawan mereka yang dipercayai dan komunikasi berterusan. B. Rangkaian gosip. Komunikasi bermula apabila seseorang memberitahu sesuatu kepada sekumpulan orang dan kemudian mereka menyampaikan maklumat kepada lebih ramai orang dan dengan cara ini maklumat itu disampaikan kepada semua orang. C. Rantai kebarangkalian. Komunikasi berlaku apabila seseorang secara rawak memilih beberapa orang untuk menyampaikan maklumat yang kurang menarik tetapi tidak penting. D. Rantaian gugusan, juga dikenali sebagai rangkaian kelompok, suatu pola buah mulut yang berkuasa dalam organisasi. Individu penghubung terpilih yang akan menyampaikan maklumat berkaitan dengan kerja dan kena pada masanya. E. Grapevine, aliran komunikasi tidak formal yang berlaku dalam rangkaian yang tidak menentu, menegak, mendatar dan bersilang. Penghantaran mesej desas-desus ini bermula daripada interaksi antara staf tentang rahsia yang dikongsi bersama dan dibincangkan. Mesej tersebar dengan cepat tetapi kebenaran kandungannya sukar untuk dipastikan. Sekian, terima kasih.